Tapi yang menyertai saya di talian sekarang adalah saudara Hafizuddin Nasaruddin. Hafizuddin adalah Presiden Persatuan Aktivis Sahabat Alam atau Kuasa. Hafizuddin, terima kasih kerana menyertai kami. Kita sudah lihat insiden bencana alam seperti ini berlaku lebih kerap sejak kebelakangan ini. Sudah tentu ramai yang menyalahkan perubahan iklim dan sebagainya. Itu juga masuk akal. Tapi kita tidak hanya boleh menyalahkan, kita juga perlu menyesuaikan diri. Kita juga perlu adapt. Dan adapt ini juga adalah menyeluruh. Kita perlu menyesuaikan undang-undang sedia ada, kriteria, bagaimana kita memberikan respon dan bagaimana kita memastikan ia tidak lagi berlaku selepas ini atau berlaku amat jarang selepas ini, sejauh mana yang kita boleh kawal. Jadi adakah kita perlu lihat semula kriteria pembinaan kita, khasnya di kawasan-kawasan yang agak bahaya seperti di cerun bukit dan sebagainya. Adakah kita perlu lihat semula secara keseluruhan kriteria untuk membenarkan, meluluskan pembinaan di kawasan-kawasan sebegini, dan bagaimana kita perlu lihat semula? Baik, terima kasih ya. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan salam takziah kepada pihak keluarga mangsa yang telah terlibat dalam tragedi ini. Semoga mereka semua tabah dan sabar dengan ujian ini. Baik, saya nak bercakap tentang polisi dan undang-undang tentang pembangunan yang ada di Malaysia, khususnya di Semenanjung Malaysia. Saya boleh simpulkan bahawa sebenarnya kita memang sudah ada polisi dasar dan undang-undang tentang pembangunan ya. Cumanya masalahnya ia tidak diikuti dengan baik. Misalnya, kita ada rancangan fizikal negara yang mana ia telah memperincikan bahawa ada kawasan yang sensitif, yang tak boleh buat pembangunan, ada kawasan yang tidak sensitif dan sebagainya. Dan berdasarkan semakan saya daripada laman web Jabatan Perancangan Bandar dan Desa ataupun Plan Malaysia, kawasan tragedi merupakan kawasan sensitif alam sekitar tahap kedua. Ya, yang mana ikut kriteria itu, apa-apa pembangunan pun tak boleh dibuat melainkan ekopelancongan secara lestari, pendidikan. Kalau ada pembangunan pun dia buat selective logging ataupun pembalakan secara mampan. Ya. Yang kedua juga, kawasan ini memang kawasan yang sensitif. Dia adalah kawasan yang berkecerunan lebih daripada 30 darjah sehingga 45 darjah. Sangat cerunnya dan tak sesuai untuk buat aktiviti yang berasaskan agropelancongan. Bahkan pertanian juga tidak sesuai. Dan saya melihat pada guna tanah dan zoning yang ketika ini, kawasan terbabit telah dizonkan sebagai kawasan komersial. Jadi bagaimana kawasan komersial boleh dibuka satu kawasan pertanian dan ada agropelancongan? Ya? Dan itu salah satu isu yang orang kata kita boleh question lah. Kesimpulannya, undang-undang tu dah ada. Garis panduan dah ada. Cumanya ia tidak diikut. Dan kebanyakan pengalaman saya melihat banyak kelulusan dibuat di kawasan yang tak sesuai, seperti kawasan sensitif alam sekitar tadi. Ya, itu tak masuk lagi di peringkat perancangan, di peringkat pelaksanaan, tidak ada kontraktor yang nak recover ataupun pulihkan balik kawasan cerun yang telah terbuka dan sebagainya. Dan hasilnya ini memberikan kejadian yang sangat dahsyat bukan sahaja kepada alam sekitar tetapi juga kepada jiwa ataupun nyawa manusia. Baik. Ini yang terkini kami terima daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sebelum kita kembali ke Hafizuddin. 17 mangsa masih belum dijumpai, kata pasukan bomba. Kemaskini setakat jam 1.40 tengah hari ini. Terbaru sebelum ini kita terima setakat jam 1 tengah hari. Keseluruhan mangsa masih kekal 94 orang. Mangsa selamat adalah 61 orang dan 60 orang tidak cedera. Dalam kalangan 61 orang itu seorang cedera. Mangsa meninggal dunia kekal pada 16 orang. Ini dipecahkan kepada 3 orang lelaki dewasa, 10 orang wanita dewasa dan juga 3 orang kanak-kanak. 2 orang kanak-kanak lelaki, seorang kanak-kanak perempuan, dan mangsa yang masih lagi hilang adalah 17 orang. Sudah tentu operasi SAR masih lagi giat dijalankan dan kita harap ia dilancarkan dan cuaca mengizinkan untuk agar membolehkan operasi SAR ini dilengkapkan secepat mungkin dan selebihnya mangsa 17 orang itu dapat ditemui dengan selamat, insya-Allah. Kembali kepada Hafizuddin berkenaan dengan apa yang kita boleh lakukan bergerak ke hadapan. Kalau kita nak lihat big picture, Hafizuddin, baru-baru ini bekas Menteri Tenaga Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Yeo Bee Yin juga memuji keputusan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menggabungkan portfolio alam sekitar, sumber asli, kawalan pencemaran, perubahan iklim dan juga air di bawah satu kementerian. Apa impak langkah ini, keputusan ini, kepada bagaimana kita meningkatkan keberkesanan dan efisiensi kita untuk memastikan pembinaan itu sejajar dengan
kesihatan alam sekitar? Ini satu tindakan yang bagi saya amat tepat dan bagus ya. Kerana penggabungan antara elemen alam sekitar dan juga portfolio sumber asli boleh menjadikan pengurusan sumber asli itu diuruskan dengan lebih mampan ya, mengikut kriteria alam sekitar yang baik. Sebab kita lihat sebelum ini pemisahan antara dua kementerian atau portfolio ni, kita melihat ada satu kementerian dia nak jaga alam sekitar dan satu lagi kementerian dia lebih kepada nak mengeksploitasi sumber asli. Dan ini bertentangan dengan hasrat negara yang mana kita telah mendukung agenda Matlamat Pembangunan Lestari ya 2030, dan penggabungan ini sekaligus saya lihat satu langkah permulaan yang baik ke arah memastikan perlindungan alam sekitar kita yang lebih mampan, tetapi perlu banyak lagi reformasi dalam urus takbir, reformasi institusi dan juga mengenalkan banyak lagi program-program dan polisi-polisi yang lebih ketat, yang lebih orang kata holistik dalam penjagaan alam kita, supaya at the end of the day nanti pembangunan kita ini dia dibuat selari dengan situasi yang memenangkan kesemua pihak. Dari segi ekonomi dia baik, dari segi sosial dia baik, dan juga dari segi alam sekitar juga dia baik. Win-win situation. Itulah 3 pillar of sustainable development goals yang kita mahukan. Yang saya lihat kerajaan sebelum ni masih lagi belum mencapai tahap yang memuaskan. Adakah hakikatnya Hafizuddin bahawa di sebalik kerajaan sibuk menumpukan kepada isu-isu yang dikatakan lebih besar seperti kos sara hidup, isu ekonomi, isu pengangguran, pekerjaan dan sebagainya, tidak dapat dielakkan bahawa isu-isu pembinaan mampan, pembinaan yang mengambil kira alam sekitar dan prioriti kepada perubahan iklim ini malangnya bak kata orang take a back seat? Adakah itu hakikatnya dan ia perlu mengambil masa yang lebih lama untuk kita realisasikan kerana fokus kerajaan banyak tertumpu kepada isu-isu yang dikatakan lebih besar dan lebih mendesak setakat ini? Dia bagi saya tidak sepatutnya begitu. Kita tidak boleh melihat bahawa penjagaan alam sekitar ini satu penghalang kepada pembangunan ekonomi dan juga penghalang kepada pembangunan. Sebab kita tengok lihat kejadian di Batang Kali ini sendiri, apabila kita tidak merancang pembangunan mengikut konsep alam sekitar yang sebenar, kita lagi rugi. Maksudnya pelaburan kita tu bukan mendatangkan keuntungan tetapi lebih melibatkan kerugian dari segi harta benda, dari segi nyawa dan sebagainya. Dan saya masih lagi melihat kerajaan hari ini dia masih belum lagi memahami bahawa pentingnya alam sekitar itu kita kita ambilkan dia sebagai motif pembangunan kita, ya. Dan bukan saja di peringkat kerajaan, di peringkat kontraktor sendiri mereka ni merasakan apabila menjaga alam sekitar, ikut SOP, buat pembangunan di tempat yang sepatutnya benda ni seolah-olah menyekat ekonomi mereka. Sedangkan tidak. For the long term, untuk jangka masa panjang, garis pembangunan yang mengikut garis panduan alam sekitar, dia boleh memberikan pulangan ekonomi yang begitu stabil, begitu mampan di masa depan. Maksudnya tak ada siapa rugi kalau jaga alam sekitar, tapi mindset kita itu masih lagi melihat corak ekonomi yang lama, exploit habis-habisan tanpa memikirkan perkara yang lain. Sebab itu isu-isu melibatkan alam sekitar ini malangnya hakikatnya adalah kebanyakannya akan mengambil masa kerana ia adalah struktural dan ia melibatkan banyak perkara seperti melihat semula kod pembinaan kita, malah pengurangan pelepasan karbon dioksida dan sebagainya, reduction of emissions, itu semua mengambil masa dan lama mungkin untuk kita lihat impaknya. Tapi apa antara langkah-langkah spontan, quick wins, low hanging fruits yang boleh kerajaan ambil untuk menambah baik situasi pada ketika ini sementara menanti langkah jangka panjang itu untuk membuahkan hasil? Untuk jangka masa pendek, saya lihat ini bukan dalam keadaan yang sama sekarang ini masih lagi banyak kawasan pembangunan yang terletak dalam kawasan sensitif alam sekitar ataupun zon yang sensitif yang kita tak boleh kacau. Dan benda ni dia seperti time bomb. Bila-bila masa saja boleh meletup. Ya. Apa yang kita boleh buat sekarang ini adalah tindakan penguatkuasaan ke atas premis sedia ada. Ya. Antaranya memastikan kawasan-kawasan yang dibuka secara haram ya seperti eco resort ini diambil tindakan penguatkuasaan, dikosongkan premis itu, lepas tu kita kena pulihkan kembali kawasan yang telah dibuka tu dengan tanam pokok-pokok yang asal. Sebab kita tahu pokok ini adalah one of the engineering measure, kejuruteraan alam yang bagus untuk mengekang kejadian tanah runtuh dan juga banjir. Yang kedua, saya lihat komuniti setempat, orang awam perlu diberikan pengetahuan bagaimana mereka ni boleh tahu
apakah SOP ataupun garis panduan pembangunan yang sebetulnya untuk mereka faham supaya mereka ni memantau dan melaporkan kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan secepat yang mungkin. Memang kita lihat banyak kejadian penguasaan itu lemah, pemantauan itu lemah disebabkan tak cukup kaki tangan dan sebagainya. Dan sebab itu saya merasakan pentingnya agensi kerajaan ini bekerjasama dengan masyarakat awam untuk memantau, mengambil tindakan. Dan of course kena ada penyaliran ilmu antara kerajaan kepada masyarakat awam supaya pada akhirnya alam sekitar adalah tanggungjawab kita bersama, bukan tanggungjawab kerajaan semata-mata. Itu saya lihat pendidikan yang boleh dibuat kepada orang awam untuk jangka masa pendek ini. Baik, saya mau kembali bersama dengan Presiden Persatuan Aktivis Sahabat Alam atau kuasa yang berada di talian Google Meet, Hafizuddin Nasaruddin. Hafizuddin, terima kasih kerana menunggu sebentar tadi. Sementara kita mengambil sidang media secara langsung oleh Perdana Menteri berkenaan dengan gabungan kerajaan paduan. Baik, apa yang kita jangkakan sekarang ini? Kalau kita boleh kembali ke skrin sesentuh seketika, Hafizuddin. Kita lihat ini adalah amaran ribut petir yang terkini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Masa dikeluarkan 2.40 petang sebelah tadi. Dan kawasan yang berdekatan dengan kawasan insiden ini berlaku adalah di Pahang. Walaupun ia tidak terlampau berdekatan. Jerantut, Kuantan, Pekan dan juga Rompin, kawasan yang dibirukan ini. Kawasan insiden berlaku, kawasan yang dibirukan ini, insiden berlaku sekitar di sini, di Jalan Batang Kali, Genting Highlands, kira-kira di situ tidak ada berlaku ataupun sebarang ramalan bahawa akan ada cuaca buruk yang akan berlaku sepanjang hari ini di kawasan itu. Kita harap itu akan kekal dari semasa ke semasa agar operasi SAR tidak akan terjejas. Tapi Hafizuddin, menarik untuk kita sulamkan apa yang kita lihat dalam sidang media tadi dengan apa yang kita boleh bincangkan sekarang. Kerana walaupun dua topik ini nampak jauh terpisah, tetapi ada juga hubung kaitnya. Apa yang saya maksudkan adalah kerajaan kali ini adalah kerajaan paduan. Mereka bawa pelbagai pendirian dan polisi dan ideologi yang berbeza. Cara mereka mendekati satu-satu isu itu sebelum ini kita lihat agak berbeza. Ada yang sedikit berbeza, ada yang banyak berbeza. Dan antara isu itu tak terkecuali adalah isu berkenaan dengan pembinaan dan juga alam sekitar dan juga penjagaan alam sekitar dan bagaimana mereka mahu hadkan impak perubahan iklim. Jadi melihat kepada itu, kita ambil sedikit, kita suntikkan ke dalam perbincangan ini. Bagaimana difference, kepelbagaian dalam pendekatan dalam kerajaan baru ini dapat kita pastikan ia melengkapi satu sama lain untuk memastikan sebarang polisi berkenaan dengan alam sekitar selepas ini bersifat holistik. Hafizuddin. Baik, dia ada dua situasi. Yang pertama kita lihat perbezaan parti dengan ideologi ataupun jalur politik yang berbeza ni. Dia boleh jadi satu check and balance antara satu sama lain. Ya, yang mana ahli politik ini ataupun menteri ini jika membuat satu keputusan yang bercanggah dengan matlamat alam sekitar misalnya, maka akan ada ahli coalition ataupun gabungan daripada parti yang lain yang boleh mengkritik dia dan sebagainya. Dan keadaan yang kedua saya lihat, kita lihat manifesto parti-parti politik besar dalam gabungan kerajaan perpaduan seperti PH dan BN. PH kekuatannya lebih kepada menekankan tentang cara nak menangani perubahan iklim. Macam Barisan Nasional pula dia lebih kuat kepada untuk menjaga hutan yang mana PH tak tekan sangat pasal hutan dan ini adalah saling melengkapi antara satu sama lain. Dan gabungan manifesto kedua parti politik yang berbeza ini dia boleh memberikan satu penyelesaian alam sekitar yang agak holistik. Dan saya mengharapkan kerajaan yang baru ini dia lebih terbuka daripada sebelum itu. Kerana mereka telah menjanjikan satu bentuk accountability, dasar reformasi urus tadbir dan juga keterbukaan dan sekaligus macam kami pihak NGO alam sekitar boleh dibuka ruang untuk memberikan banyak input bagaimana kita perlu perbaiki tentang pengurusan alam sekitar dan juga pembangunan di negara kita ni. Baik. Adakah kita boleh kembali kepada Hilmi? Saya difahamkan beliau masih lagi berada di helikopter itu. Saya suka jika kita boleh mendapatkan sebarang input dari Hilmi kerana beliau dapat burst eye view di situ. Adakah Hilmi sudah pun bersedia sebelum kita akhiri program ini jam 4 petang nanti? Masih lagi belum bersedia. Ini adalah visual langsung yang Hilmi kongsikan. Hilmi juga sedang memberikan liputan langsung di semua platform social media atau media sosial Astro Awani. Ini adalah visual yang anda saksikan secara langsung dari helikopter Polis Gerakan Udara yang melihat ke kawasan insiden yang berlaku di tanah runtuh sekitar jam 2.40 pagi tadi di Jalan Batang Kali,
Genting Highlands. Kita dapat lihat sedikit pembotakan hutan berlaku di bawah itu tadi, dan itu adalah lokasi berlakunya tanah runtuh awal pagi tadi. Kita dapat lihat Genting Highlands di situ, tidak jauh daripada lokasi kejadian. Ini adalah di Jalan Federal, Jalan Persekutuan antara Genting Highlands dan juga Batang Kali. Proses mencari dan menyelamat masih lagi dilakukan dan giat berjalan. Setakat ini pengesahan yang kita terima adalah 16 orang meninggal dunia. Operasi SAR sudah tentu masih lagi berjalan. Beberapa puluh orang sudah pun berjaya dijumpai dan dalam keadaan selamat. Kami akan terus bawakan dari semasa ke semasa. Kita bawa kembali ke Hafizuddin Nasaruddin, Presiden Kuasa atau Persatuan Aktivis Sahabat Alam. Hafizuddin, adakah Hafizuddin optimis bahawa kejadian terbaru ini dapat kita saksikan reaksi spontannya, atau adakah ia akan diterjemahkan dalam sidang Dewan Rakyat dan seterusnya yang akan berlangsung 2 hari atau 3 hari dari sekarang? Saya amat optimis ya, kerana para menteri terutamanya Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar serta Perubahan Iklim untuk membuat satu reformasi yang menyeluruh bagi memastikan pembangunan dalam negara ini perlu berjalan seiring dengan semua dasar garis panduan dan sebagainya. Perkara pertama yang paling kritikal sekali untuk diatasi oleh kerajaan hari ini adalah perbezaan antara persekutuan, dasar di persekutuan dan juga dasar di negeri. Sebab kita lihat di persekutuan, kita telah banyak polisi, dasar dan juga undang-undang tentang penjagaan alam kita. Tapi masalahnya dia banyak tersangkut ataupun tak dilaksanakan secara baik di peringkat negeri. Kerana dalam Perlembagaan Persekutuan 74 menyatakan kuasa negeri terhadap sumber asli, tanah, air dan sebagainya adalah kuasa yang besar, mutlak, dan mereka boleh mengenepikan apa sahaja garis panduan di peringkat persekutuan mengikut kuasa yang mereka ada. Dan kita tidak mahu situasi itu berlaku. Perlu ada sedikit campur tangan dan pengawalan daripada peringkat federal untuk memastikan kerajaan negeri ini meluluskan sebarang pembangunan dan sebagainya di kawasan yang sepatutnya berdasarkan rancangan fizikal negara yang kita tadi. Termasuk juga rancangan fizikal yang lain. Adakah itu cabarannya? Kerana kita lihat ini banyak meresap ke isu-isu lain juga. Koordinasi dan juga kerjasama, dan mungkin perbezaan persefahaman atau prioriti antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Seperti yang kita sedia maklum, tanah antara bidang kuasa kerajaan negeri, dan apabila kita insiden sebegini berlaku, kita lihat semua agensi, semua pihak perlu koordinasi dan setuju dengan satu sama lain. Kita dapat lihat pada Disember 2021, reaksi dan respon pada banjir agak perlahan kerana difahamkan koordinasi itu kurang mantap, komunikasi juga kurang tajam, kurang tepat pada ketika itu, menyebabkan reaksi dan respon itu agak perlahan dan kurang efektif. Jadi apa cabaran yang kita jangkakan kerana ia melibatkan dua bidang kuasa, dua jurisdiction, kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri, dan berbalik kepada apa yang kita cakap berkenaan dengan kerajaan, memandangkan ini adalah kerajaan perpaduan yang menyaksikan kerjasama bipartisan itu sepatutnya lebih sihat dan lebih mekar berbanding sebelum ini. Adakah kita jangka ia akan lebih mudah? Ini juga melibatkan negeri-negeri seperti Selangor dan Pahang, PH dan BN yang kini bekerjasama dengan kerajaan. Adakah kita jangkakan ia lebih mudah koordinasi ini, atau adakah kita terlampau optimistik mengatakan itu? Saya boleh katakan bahawa dengan pertumbuhannya kerajaan perpaduan ini, ia mungkin boleh memudahkan koordinasi antara pusat dengan negeri. Tetapi walau bagaimanapun, kita tengok track record yang sebelum ini, ada juga kerajaan negeri yang pastinya sama dengan kerajaan persekutuan, masih lagi tidak melaksanakan aspirasi di peringkat persekutuan. Dan kita tidak, orang kata, mengatakan ini sesuatu yang pelik, sebab kita kena faham bahawa kerajaan negeri perlu menjana ekonomi mereka. Ya, ekonomi kerajaan negeri antaranya sumber penjanaan mereka adalah daripada aktiviti pembalakan, pelombongan, peladangan, dan juga aktiviti pembukaan tanah yang berkaitan. Dan mereka perlu generate income daripada premium daripada aktiviti ini. Dalam masa yang sama, income ataupun pendapatan kerajaan negeri tidak begitu besar kalau dibandingkan dengan pusat. Kita ambil statistik, gabungan daripada hasil ekonomi kerajaan negeri daripada Perlis sampai Johor termasuk 14 negeri ini, kalau kita nak compare, bandingkan dengan persekutuan, 1/10 saja. Maksudnya, nisbahnya 1 pendapatan kerajaan negeri, 10 lagi ada pendapatan federal. Yang bagi saya, untuk kita mengekang kejadian
kelulusan pembangunan yang begitu tak terkawal, begitu berluasa ini, ada dua perkara. Yang pertama adalah reformasi dari segi pembahagian kekayaan ekonomi itu. Perlu ada sedikit bayaran ataupun tambahan peruntukan daripada persekutuan kepada negeri untuk melindungi kawasan-kawasan tertentu, ya. Yang pertama. Yang kedua, kita memuji salah satu manifesto Pakatan Harapan mengatakan mereka akan melaksanakan EFT, Ecological Fiscal Transfer, yang mana funding ataupun dana daripada EFT ini akan diberikan kepada kerajaan negeri untuk pemeliharaan dan perlindungan alam kita. Itu satu langkah yang baik yang belum lagi pernah dilaksanakan di mana-mana kerajaan sebelum ini. Walaupun ada, tapi dia tidak secara besar. Dan kita harapkan peruntukan daripada saudara kepada negeri untuk jaga alam kita tu perlu ditingkatkan. Ya, sebab banyak lagi kawasan yang sensitif yang masih lagi berada di dalam zon pembangunan hari ini di peringkat kerajaan negeri. Ya. Dan perlu ada tolak ansur antara negeri dan persekutuan, apa yang dia nak, perlu kita tunaikan dan sebagainya. Baik, terima kasih Hafizuddin Nasaruddin, Presiden Persatuan Aktivis Sahabat Alam ataupun Kuasa